Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri Ramadan di Jalan Ilmu yang seterusnya, yang mana di IAIS TV kita membincangkan persoalan-persoalan berkaitan dengan amalan ibadah pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung berkenaan dengan amalan ibadah yang berkaitan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, antara ibadah yang utama yang sangat digalakkan khususnya pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ialah ibadah iktikaf. Apakah itu iktikaf? Ditarifkan sebagai menetap di masjid dengan tujuan untuk qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia dilakukan oleh seorang yang beragama Islam, mumayyiz, dan dia suci daripada hadas besar, suci daripada sebarang najis besar, najis yang berat. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, iktikaf hukumnya adalah sunat muakkad menurut mazhab Syafi'i. Ia adalah amalan yang sangat-sangat dituntut untuk dilakukan pada hari-hari akhir bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari yang terakhir. Dan ada banyak hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW bahawa Nabi SAW melaksanakan iktikaf di Masjidin Nabi pada 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana setelah kewafatan baginda SAW sekalipun, para isteri baginda radhiyallahu anhunna, mereka juga menyambung amalan ibadah iktikaf di masjid seperti mana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi iktikaf ada rukun-rukunnya. Yang pertama, mestilah ada orang yang melakukan iktikaf tersebut, iaitu mu'takif, orang yang melakukan iktikaf. Yang kedua, ia mestilah dilaksanakan di masjid. Apakah maksud masjid? Masjid di sini ialah tempat yang didedikasikan untuk solat dan dibuat solat fardu 5 waktu secara berjamaah di masjid tersebut. Ini takrifan masjid. Maksudnya, bagi konteks kita di Malaysia ni, kebiasaannya jika kita sebut masjid, ia merujuk kepada masjid-masjid yang besar, yang mana kita laksanakan solat Jumaat padanya. Tetapi takrifan masjid menurut syarak adalah di mana-mana saja tempat, surau yang juga melaksanakan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, maka dia telah pun dikira sebagai masjid menurut syarak. Jadi boleh kita lakukan iktikaf di mana-mana tempat yang mana didedikasikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, khususnya di surau-surau yang mana kita tahu ada imam yang bertugas dan dilaksanakan 5 fardu secara berjamaah secara konsisten di tempat tersebut, maka boleh kita melakukan iktikaf padanya. Dan kemudian perlulah berniat, perlulah berniat. Mereka yang melakukan iktikaf, dia mestilah berniat untuk melakukan iktikaf. Dia bukan datang ke masjid saja-saja ataupun hanya singgah untuk pergi ke, contohnya pergi ke tandas dan sebagainya, ataupun singgah untuk memberi sedekah kemudian terus berlalu. Tak, dia mestilah ada niat untuk dia datang ke masjid tersebut untuk iktikaf. Dan yang keempat, dia mestilah menetap di masjid tersebut walaupun tidak ditetapkan kadar minimum. Setengah ulama ada menyatakan paling-paling kurang adalah kadar tamakninah. Maksudnya begitu sekejap sekali. Paling-paling kurang kadar tamakninah. Walaupun ada pendapat khususnya daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahawa dia tidak boleh kurang daripada 1 hari untuk kita keluar daripada khilaf, maka digalakkan untuk kita melakukan iktikaf, biarlah dia tempoh yang agak
berpanjangan. Dan sekiranya kita keluar daripada masjid tersebut dalam tempoh yang agak lama, contohnya mungkin ada sebarang keperluan dan sebagainya, apabila kita datang balik ke masjid, kita perbaharui niat untuk iktikaf. Dan apakah yang kita lakukan ketika iktikaf? Maka kita perbanyakkanlah semua jenis ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari segi solatnya, dari segi bacaan Al-Quran, zikir-zikir, doa-doa, permohonan keampunan dan sebagainya. Jadi semoga kita dapat, kalaupun tidak sepanjang 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini, mungkin kita cuba cari ruang untuk kita dapat melaksanakan iktikaf. Paling kurang waktu kita pergi ke masjid tersebut, kita niatkan bahawa kita juga hendak beriktikaf, melaksanakan ibadah bersama dengan jamaah, solat fardu berjamaah, solat tarawih berjamaah, zikir dan doa yang kita lakukan agar pahala kita itu dapat digandakan dengan bilangan-bilangan ibadah yang banyak. Semoga kita memperoleh kebaikan pada hari-hari akhir Ramadan ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada siri yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.